Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Thumma amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih lagi menyangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan dunia dan akhirat, insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang rahmati Allah Taala sekalian, dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Hassanain Muhammad Makhluf, ni ulama bekas mufti Azhar, bekas mufti Mesir sebelum ni. Dia sebut, walaupun benda ni lepas dah, tapi tak apalah, kita ambil sikit, no? Saya ambil daripada kitab beliau. Beliau sebut ada beberapa malam yang dimuliakan oleh Allah berserta hari dia. Ada beberapa malam dalam Islam ni yang Allah Ta'ala muliakan malam tu sekali dengan hari dia. Selalunya kita dengar, contohlah, kalau Allah muliakan malam tersebut, kadang siangnya tak ada apa. Contoh Lailatul Qadar, malam tu special, tapi siang esok tu biasalah, hari yang ke Ramadan yang seterusnya lah. Kalau malam tu Al-Isra' wal Mi'raj, siang tu biasalah. Tapi ada beberapa malamnya special, esok siang pun special tak? Nombor satu, malam hari raya Aidilfitri. Jadi malam raya tu special, hari raya tu special. Satu. Yang kedua, Aidil Adha, malam raya haji tu special, raya haji itu pun special. Dua. Yang ketiga, yang ni pun saya tengok dalam kitab tu, saya pun baru tahu. Yang ketiga dia sebut hari Arafah. Malam Arafah tu special, maksud dia malam 9 Zulhijjah tu special, hari Arafah 9 Zulhijjah pun special. Sebab tu kalau boleh jangan lupalah, pasal kita lah bulan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, ada 4 bulan ni. Bila mai 4 bulan, esok raya haji, malam tu dia panggil malam raya haji. Hari ni 9 Zulhijjah, semalam. Kan dalam Islam ni dia start malam dulu baru siang. Jadi 9 Zulhijjah malam dengan siang tu special. Dan yang keempat, Nisfu Sya'ban. Malam Nisfu Sya'ban special. Hari Nisfu Sya'ban, hari lepas tu 15 hari bulan pun special. Maksud dia kemarin, hari Jumaat. Itu kalau umur kita panjang tahun depan, kalau boleh malam tu jangan lepas peluang, siang tu pun jangan lepas peluang. Dia ada 4, no? Dalam tu sebut 4. Baik, mudah-mudahan mukadimah tersebut ada faedah dan manfaat walaupun lepas lah, tak apa. Baik, pagi ni insya-Allah kita akan sambung balik pengajian kitab kita. Kita nak tengok tentang kitab 40 hadis pilihan susunan Ustaz Haji Abdullah bin Haji Abdul Wahab, wa nafa'na bi 'ulumihi wa bi kitabihi fi darin amin ya rabbal alamin. Yang mana kitab kita ni ataupun kita sekarang berada di 10 hadis ataupun di penghujung lah, kita sebut, boleh dikatakan sebagai bahagian yang terakhir daripada kitab ni. Yang mana bahagian terakhir ni banyak membicarakan tentang perkara-perkara yang merosakkan masyarakat, perkara-perkara yang menyebabkan masyarakat kita ni musnah. Yang mana kita mengaji hari itu berkaitan dengan isu derhaka pada mak bapak, apa cerita tentang tak bayar zakat, cerita berkaitan dengan yang terakhir bulan lepas kita bicara tentang bab rasuah. Kan? Rasuah juga satu perkara yang merosakkan masyarakat, bahkan negeri, bahkan negara. Rosak negeri negara kalau rasuah ni berleluasa. Dan hari ini kita nak tengok sikit lagi antara perkara yang merosakkan masyarakat. Sebab tu Islam tetapkan hukumnya haram, Islam tetapkan hukumnya tak boleh. Apa dia? Tajuk kita pada hari ini, tajuk ke-31, haram menjual arak. Itu tajuk kita hari ini. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi kitabihi fi darin amin ya rabbal alamin. Haram menjual arak. Bukan setakat minum, rupanya urusan jual beli arak ni pun dilarang oleh Islam. Sebab apa? Urusan jual beli arak ni akan menjadikan pendapatan masyarakat, pendapatan negeri, bahkan pendapatan negara ni jadi tak cantik. Sebab terlibat dengan benda haram. Sebab tu Islam tak benarkan arak ni diurus niaga kan. Boleh faham tak? Selesai. Melainkan pada orang kafir lah.
kan. Tapi kalau arak tu berleluasa, rosak. Baik, hadisnya berbunyi, an Jabirin radhiyallahu taala anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'am al-fath wa huwa bi Makkah yaqulu inna Allah azza wa jalla wa rasuluhu harrama bai' al-khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Faqila ya Rasulullah ara'aita shuhum al-maitati, kan, kalau tak silap saya syuhum, ha, shin, ha, jadi padam titik tu. Ara'aita shuhum al-maitati fa innahu yutla biha as-sufun wa yadhanu biha al-julud wa yastasbihu biha an-nas. Qala la huwa haram. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه أو كما قال أخرجه البخاري ومسلم. Hadis ini sedap, no? Kita ambil pengajaran, no? Jabir radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada tahun pembukaan Mekah di Mekah. Siapa yang ada kitab buat catatan terus, minta apa aku, no? Tulis kat tahun pembukaan Mekah tu, tulis itu tahun ke-8 Hijrah. Maknanya hadis ini diungkapkan pada tahun ke-8 Hijrah. Waktu tu waktu tahun pembukaan kota Mekah. Islam mai buka kota Mekah tahun ke-8 Hijrah. Baik. Nabi SAW bersabda pada tahun pembukaan Mekah, maksudnya pada tahun ke-8 Hijrah di Mekah. Apa yang Nabi sebut? Bahawa sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual arak. Clear Nabi sebut tu kepada penduduk Mekah, bangkai, babi dan juga berhala. Rasulullah SAW lalu ditanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah hukumnya mengenai lemak bangkai yang digunakan bagi melumur perahu, meminyakkan kulit dan dijadikan lampu bahan nyala? Jawab Rasulullah SAW, tidak, ia adalah haram. Pada waktu itu Rasulullah SAW bersabda, Allah membinasakan orang Yahudi kerana apabila Allah mengharamkan lemak bangkai kepada mereka, mereka memperelokkan, yakni baiki ataupun ubah, kemudian dijualnya dan mereka makan harganya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik, apa maksud hadis ini, Ustaz? Baik, ringkas-ringkaslah bagi nampak cerita dulu. Nabi SAW berucap hadis ini kepada orang-orang Islam yang baru masuk Islam di kota Mekah. Kan bila buka Islam di Mekah tu, orang-orang Mekah baru masuk Islam, tahu tu. Bila masuk Islam, Nabi SAW bagi satu ucapan. Sebab Mekah ni dia kota perniagaan, dia kota orang duk berniaga, orang duk main berimpun, import ekspor banyak jadi kot tu. Nabi SAW pesan kepada orang-orang Mekah yang baru masuk Islam, Allah Ta'ala dan Rasul haramkan, nombor satu bagi kamu semua ni, jual arak. Jual arak tak boleh. Clear? Bukan kata minum arak, jual arak tak boleh. Maksudnya urusan perniagaan arak tak boleh. Yang kedua, Nabi sebut di sini bangkai tak boleh. Nanti kita bincanglah yang kata bangkai itu apa, macam mana, nanti kita bincang. Bangkai tak boleh sebab benda najis. Khinzir, babi, tak boleh pasal dia najis. Asnam, berhala, sebab dia benda haram, tak boleh jual. Ni semua bisnes yang banyak berlaku tu, time tu. Baik, ada seorang lelaki bertanya, ada seorang lelaki bila dia dengar ucapan kata tak boleh jual itu, tak boleh jual ini, tak boleh jual ini, tak boleh jual ini, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, macam mana pula lemak bangkai? Bangkai najis, lemak dia. Yang mana lemak dia ni memang orang-orang Arab ni duk pakai buat apa? Nombor satu, yutla bihas sufun, depa duk tonyuh apa perahu ni, perahu ni kita bagi kapal lah. Kapal tu kayu dia tu dipodok tonyuh dengan lemak, nak bagi lembab supaya kayu tu tahan. Pakai lemak nentang tu lah, lemak bangkai. Satu. Yang kedua, lemak tu juga depa kan duk ambil kulit kambing, kulit apa tu, nak bagi kulit tu lembab, tonyuh dengan lemak tu. Dua. Dan yang ketiga, jadi minyak abuan nak cucuh liter. Tiga. Maknanya benda haram tapi dimanfaatkan, digunakan. Boleh tak boleh?
Dia kalau bab darurat tu bab lain, bab darurat ni semua boleh kan. Tapi ni dalam keadaan bukan darurat, banyak lagi alat lain boleh pakai untuk tonyoh apa nama perahu, boleh pakai jadi minyak, boleh pakai untuk apa nak tonyoh kulit, banyak lagi benda lain. Tapi boleh tak boleh guna benda haram ni? Nabi SAW jawab, la, tak boleh, haram, ia adalah haram, la huwa haram. Lalu Nabi SAW sebut, lepaskan Nabi kata haram tu tak boleh, Nabi kata haram. Kemudian Nabi sebut Allah Ta'ala pelingkup orang Yahudi dulu. Pasal apa? Pasal bila Tuhan haramkan satu benda, mereka modify benda tu, mereka jual benda tu, mereka makan hasil benda tu. Itu cerita dia, no? Mereka modify benda haram tu, buatlah proses apa sikit, lepas tu mereka jual benda tu, mereka makan duit daripada hasil haram. Allah Ta'ala musnahkan mereka. Ya, rupanya benda tak berkat, no? Baik ya, jadi poin dalam hadis ni banyak. Cerita pasal arak ada, cerita pasal bangkai ada, cerita pasal berhala pun ada. Nanti kita akan tengoklah ya, dia bahas satu-satu berkaitan dengan isu tersebut. Baik, tapi poin dia cerita bab arak, no? Baik, cuba tengok huraian. Hari ni kita nak tengok sikit yang kata arak tu apa. Yang tu ya kan? Pasal arak ni pun 2 poin ni kan? Bab bangkai sikit ya. Dia cuma ulas dalam kitab kita ni, dia cuma ulas poin-poin yang atas ya. Cerita bab arak, cerita bab bangkai, cerita bab benda berhala. Babi dia tak ulas lah. Babi well known. Orang Malaysia kenal babi tu apa ya. Baik, cuba tengok huraian poin nombor 1. Arak, yang kata arak tu apa? Arak ialah minuman yang memabukkan kan? Kullu muskirin khamrun. Setiap benda yang mabuk ni nama dia arak. Apa benda yang mabuk, Islam kata tu arak. Boleh faham tak? Wa kullu muskirin khamrun. Setiap benda mabuk ni Islam panggil arak. Dan arak hukumnya haram. Wa kullu khamrin haramun. Setiap yang nama arak ni hukumnya haram. Selesai. Yang kata arak ni ialah minuman yang memabukkan, yang dibuat daripada apa jenis sahaja, tak kiralah buat daripada apa pun. Antaranya buat daripada buah anggur, boleh kan? Buah anggur peram jadi masam, minum, dia memabukkan, arak. Tamar, kurma pun boleh, peram lama kan. Lagi madu, gandum, beras dan lain-lain, apa sajalah kan. Kalau kita di Malaysia ni tak tahu lah pula, orang yang saya tak pandai kat babak ni kan. Nak cerita pun tak kerti kan. Cakoroi mabuk tak? Cakoroi tak mabuk. Kalau ayak ketum kot lah kan. Baru ni apa, MB Kedah bagi cadangan, kata nak suruh jual ketum ke Thailand kan. Tapi apa, dengar kata Menteri Dalam Negeri kata setakat ni tak boleh lah nak jual ketum tu, daun ketum. Tapi orang Kedah banyak tanam ketum. Dia kata ketum negeri Kedah ni berkualiti, daun dia tu ada grade bagus ya kan. Tapi saya tak tahulah ayak ketum mabuk tak? Baik ya, dia tak mabuk. Tapi kalau cakoroi tak pernah try. Saya nak ulas tak kerti kan, tak pernah try. Aduh, tapi apa, jangan nak try kan. Poin dia, asas dia, apa saja minuman yang memabukkan hukumnya dikira arak. Arak hukumnya haram. Baik, mengikut sebuah hadis, ada satu hadis yang berbunyi kullu muskirin khamrun. Ni hadis yang saya baca tadi lah. Wa kullu khamrin haramun. Tiap-tiap yang memabukkan itu adalah khamar. Khamar ni arak kan? Khamar arak. Tiap-tiap yang mabuk ni Islam kata tu arak. Dan tiap-tiap khamar, tiap-tiap arak ni hukumnya haram. Selesai. Lepas tu saya yakin yang main mengaji ni tak ada terlibat dengan minum arak. Saya tahu yang duk ada mengaji ni tak terlibat. Minum tu tak kan. Tapi kalau sangkut sikit-sikit pergi program ada arak apa tu, duk ada kan. Terlibat program tu, ada arak, nek benda tu ada arak, hak tu kita bakat terlibat seorang sikit. Tapi kalau kata minum ni tak ada kot. Hak jual tak ada, ada jual arak tak ada orang, kita tak ada. Kita tak terlibat secara langsung, tapi debu-debu arak tu duk kena belakang lah, no? Baik, dinamakan khamar pasal benda yang mabuk ni nama dia khamar. Cuba tengok, simple ni. Ni pengarang kita ulas simple-simple lah ni. Dinamakan khamar kerana dia merosakkan akal fikiran dan menjadikan tidak siuman. Pasal apa dinamakan khamar? Khamar ni sifat dia, dia merosakkan fikiran.
Apa saja yang rosakkan fikiran manusia, Islam kata tu nama dia khamar, arak. Sebab itu hukum dadah sama macam hukum arak. Pasal apa dadah tu Ustaz? Dadah tak ada. Kalau cari hadis, adakah hadis cerita pasal dadah? Dadah hukum dia haram, tak ada. Tapi pasal apa dadah hukum dia haram, sama macam arak. Dadah tu diambil hukum, diqiyas dengan arak. Pasal apa? Pasal sifat dia sama. Arak kalau minum rosak akal fikiran, dadah kalau ambil pun rosak akal fikiran. Sebab tu hukum dadah hukum arak sama. Sebab dadah tu pun dalam istilah, kalau ngaji lah istilah Arab ni dipanggil khamar. Pasal dia memabukkan, dia menghilangkan akal fikiran, dia bagi rosak pemikiran manusia. Tu ya. Boleh kan? No? Selesai. Dah senang ya. No? Yang mana tak terlibat dia senang. Dinamakan khamar kerana dia merosakkan akal fikiran dan menjadikannya tak siuman. Tak kira lah, walaupun law ni ada buat modified ayak baru ke, minum cara baru ke, benda keras ke, benda kaku ke, benda ayak ke apa ke, minum dia bagi mabuk, rupanya dikira sebagai arak. Arak membahayakan diri sendiri dan orang lain, kerana apabila akal telah rosak, orang lupa mengingat Allah dan macam-macam perkara boleh berlaku. Yang ni pun saya rasa tak payah bincang panjang, semua sedia maklum. Orang hak minum arak ni, akal dia tak boleh fikir dengan waras, jadi dia akan buat benda merepek. Dan ayah jangan lupa lah, siapa ada kitab catik sikit kat buku tu, tulis kat buku tu, arak digelar ibu segala kejahatan. Bapak dia, bapak kalau bahasa Penang kita ni bapak ah. Bapak benda jahat, arak. Arak tu kepala jahat. Pernah dengar cerita bersisa? Saya rasa selalu dengar cerita tu. Cerita bersisa. Cerita tentang seorang lelaki yang ibadat 200 tahun sehingga zahir karamah kat dia. Karamah ni maksud dia benda mencari adab, benda rare, benda pelik jadi kat dia. Ada yang kata dia boleh terbang, ada yang kata dia boleh berjalan atas hayat. Maksud dia benda pelik lah. Sebab apa? Disebabkan kekuatan dia melakukan ketaatan. Tuhan bagi kat dia tu karamah. Dan anak-anak murid dia hak mengaji kat dia pun semua Allah Ta'ala bagi karamah. Nak abang atau tok guru tu kemas semua. Rajin buat ibadat. Tapi last kali kalah dengan apa Ustaz? Dia pi ke tempat ibadat dia, dia tengok ada orang lain lagi awal buat ibadat pada dia. Dia pi tengok, dia pi pagi tu tengok kawan tu awal ada. Dia pi esok kawan tu lagi awal pada ada. Rupanya bila dia tengok orang tu awal pada dia, mula rasa cemburu. Cemburu. Sebab tu ayah-ayah yang mengaji hari ni, kita kalau orang lain rajin buat ibadat, kita jangan sampai tahap cemburu yang melampau dengan ibadat dia. Jangan. Kita boleh ambil semangat dia, tapi jangan sampai tahap cemburu. Kita dengki dengan apa yang dia buat. Orang kita dia tak boleh, dia dengar korang tu buat 1000, oh dia tahu korang tu buat 1000 aku kena lebih lagi ya. Korang tu buat lebih, aku kena lagi lebih. Betul. Patutnya buat tu kerana Allah. Kalau buat kerana Allah cantik ni buat nak bagi lebih pada dia. Tak jadi. Dak Ustaz, dia rajin main masjid pukul 4 Ustaz. Saya kena main pukul 3, mesti awal pada dia ya. Pasal apa? Mana boleh bagi dia main awal, saya mau awal. Oh niat nak bersing tu rugi. Dia patutnya buat kerana Tuhan, baru jadi. Bersisa ni, dia tengok kawan tu main awal, dia pulun main awal. Pulun main awal. Pasal apa? Nak awal pada dia. Tapi kalah. Bila kalah tu lah, last kali dia tanya lelaki-lelaki tu, apa rahsia kamu? Kuat sangat boleh buat ibadat ni. Masa tu lah, rupanya lelaki-lelaki tu setan. Bukan orang, setan. Nyemak. Lelaki-lelaki tu kata, aku ni banyak buat dosa, aku ni banyak buat salah. Jadi kalau hang nak kuat macam ni, hang kena buat kesalahan dulu. Kena buat benda merepek dulu, baru jadi kuat. Bila tanya nak buat salah apa, nak buat dosa apa, lelaki-lelaki tu kata, setan tu kata, nombor satu kalau boleh bunuh orang. Bunuh orang dulu. Bunuh orang tak baru kamu kuat nak buat ibadat, kuat nak tobat. Oh dia kata bunuh orang tak boleh ya. Kalau tak boleh bunuh, zina. Zina. Dengar zina, zina tak boleh, berat ya. Laki-laki tu kata lah, setan tu kata lah, kalau macam ni last minum arak. Dia dengar kata minum arak, dia ingat minum arak tu sekecil-kecil dosa. Maksud dia antara tiga tu minum arak tu kecil ya. Padahal Nabi pesan dah, arak ni ibu segala jahat. Dia pilih nak minum arak. Tak apa. Bila dia buat keputusan nak minum arak, tahu nombor satu dia buat apa?
Nombor satu sekali, dia buang pakaian, kita panggil pakaian abid dia, pakaian ahli ibadat dia. Dia pakai dengan serban, dengan jubah, dengan apa, dia cabut dulu pakaian tu. Sebab tu ayah-ayah, ibu-ibu yang mengaji hari ni boleh ambil kot sikit pengajaran. Kita bila duduk dalam rumah, kita sendiri ataupun kita ada ahli keluarga. Kalau tengok ahli keluarga kita, nombor satu kita mula tengok pakaian dia mula berubah. Khususnya pakaian daripada hak elok jadi tak elok. Kalau boleh kita yang mengaji ni hati-hati sikit. Makna ada benda mula tak kena dah tu. Dia mula start berubah. Dulu, contohlah, dulu anak kita tu lekat agak kepiah-kepiah, pakai baju Melayu, pakai apa. Lah tengok Ustaz, kepiah tak ke mana, tukar pakai topi. Dia berubah, nampak lain, nampak kau jadi merepek. Hati-hatilah tu, ada benda tak kena tu. Dulu tengok boleh agak Ustaz, dia main pakai kain pelekat, pakai jubah, pakai apa. Lah tengok Ustaz, dia pakai seluar jean dia. Hati-hati, ada benda tak kena tu. Pasal dia mula ubah penampilan. Bersesar tu dia mula ubah penampilan dulu kan. Sebelum dia nak pergi minum arak, takkan nak minum arak pakai serban. Takkan nak minum arak pakai jubah. Dia ubah pakaian dia dulu. Hak tu kena perhati tu. Ya. Ayah-ayah yang ada di sini, kita ada bini. Bini kita dulu boleh pakai tudung bulat elok. Tengok-tengok bila lama-lama duk main pakai tudung silang kanan, silang kiri, duk boh labu ci, labu kunduk, labu apa. Tu lain macam lah. Dulu siapa boleh pakai elok, lah siapa boleh tak boleh pakai dah. Kalau dia kata alasan kerja tak boleh pakai tudung. Habis tu waktu tak kerja, siapa tak pakai? Dia mula ubah. Ada benda tak kena tu. Something wrong somewhere lah tu. Dia kan susah nak kena orang. Ya. Faham tak bahasa? Nah, balik nanti tengok lah. Kalau tengok anak kita penampilan dia mula berubah, nampak lain macam. Dulu sebelum pergi mengaji, duduk di Sungai Tiram nampak elok Ustaz. Pergi mengaji di universiti, balik-balik tengok, lain macam ya, cara pakaian pun lain macam. Cara bergaul pun nampak lain macam. Ada benda tak kena tu. Tu ya. Any question? Nampak macam terkejut dia nampak kan. Tak, ada benda tak kena lah tu. Pasal dia mula ubah penampilan. Penampilan dia tu dia ubah. Oh, lain macam. Sebab tu kita cadang, tak tahulah ni ada rakaman apa dah kan. Kita cadang pada ustaz-ustaz. Minta maaf lah, kita bagi pendakwah. Apa salahnya? Ni nasihat secara jujur lah. Walaupun kita tak marah, kita bagi pandangan. Setuju tak setuju tu nombor dua. Kan? Kita bagi pandangan. Apa salahnya? Kalau orang tu nak buat kerja dakwah, apa salahnya? Dia kekal dengan penampilan dia. Dah ustaz, nak berdakwah ni kita kena ikut apa orang yang nak berdakwah. Boleh. Kita ikut sikit sudahlah. Kemudian kembali kepada kita yang asal. Dan apa salahnya kalau kita kekalkan identiti kita? Yang nak pergi ubah jadi merepek terus, buat apa? Tak perlu ubah sampai jadi merepek. Takut-takut kita ubah tu, Allah Ta'ala kekalkan perubahan tu. Daripada perubahan, daripada benda elok, tukar pergi jadi tak elok, kekal jadi tak elok. Okey. Nak jaga tu. Ada kawan-kawan kita balik ngaji agama. Ngaji agama, tak kira lah dalam negara, luar negara. Dia habis-habis mengaji, dia kalau boleh tak mau bagi orang nampak kata dia mengaji agama. Hak tu lagi jam. Kan? Kepiah telah memang tak boleh dah. Duk pakai baju ikut dan, duk pakai seluar ikut dan. Pakai pakaian tu, cara penampilan tu nampak macam orang tak mengaji agama. Tujuan dia apa? Dia nak sembunyi kata dia mengaji agama. Apanya tu? Kan? Tunjuk lah. Dah kamu mengaji, praktik kan? Dah kamu tahu benda tu. Pakaian juga merupakan satu penampilan sunnah. Pakailah. Takut apa? Awak yang senyap. Ada soalan? Any question? Saja kongsi lah noh. Sebab kita semua cerita bersesar tu apa ya? Rupanya dalam agama kita ni ada beberapa, kita tak tahu hati manusia ni. Siapa pun tak tahu hati orang ke mana. Yang main mengaji pun tak tahu hati saya pun tak tahu hati masing-masing. Kita tak tahu hati orang tu macam mana. Siapa pun tak tahu. Tapi rupanya hati orang ni, dia boleh diterjemahkan dengan beberapa perkara. Maksud dia, kita tengok benda ni, rupanya hati perut dia macam tu. Tengok benda ni, kebiasaan dia macam ni, rupanya hati perut dia macam tu. Nombor satu, apa dia Ustaz? Mulut. Hati perut orang ni, siapa pun tak tahu. Tapi nak tahu hati perut dia tu baik ke buruk, senang. Nombor satu, tengok mulut dia.
Kalau mulut dia tu baik, cakap benda baik, sentiasa cakap benda baik Ustaz, kebiasaannya cakap elok-elok Ustaz, dia tak ada duk fitnah, tak ada duk mengata, tak ada duk ngutuk, tak ada apa, kita tahu lah hati dia macam tu lah, hati dia baik. Innal kalama la fil fuad, percakapan yang keluar mulut ni dia main pada hati. Jadi kalau keluar tu elok-elok, maksud dia hati dia elok lah, tu ya. Boleh. Tapi kalau mulut dia Ustaz mengata, kutuk, maki sana maki sini, tak boleh silap sikit, dengan Tuhan pun dia marah apa semua, rupanya hati perut dia macam tu lah. Tu ya. Sebab tu jangan percaya kalau orang cakap saya ni mulut je jahat, kata kat orang, hati baik. Bohong tu. Bohong, dia bohong kita. Dia kata saya ni mulut je jahat, mengata, mengutuk, mengempat orang apa semua ni, tapi hati saya baik. Dah. Apa hak keluar daripada mulut dia, hak itulah main pada hati dia. Tu lah. Jangan tertipu. Satu. Yang kedua Ustaz, macam mana nak tahu hati perut manusia ni? Ma ja'alallahu li sariratin. Allah Ta'ala tak jadikan isi hati perut manusia ni, melainkan Allah Ta'ala akan tunjukkan bil malabis, dengan pakaian dia. Kalau dia orang yang beriman, dia akan pakai pakaian orang. Dia sentiasa boleh kekal, dia boleh berpakaian dengan pakaian yang melambangkan pakaian orang beriman. Kalau dia orang Islam, dia mengaku dia Islam Ustaz, dia ikut Islam, kita akan tengok pakaian tu nampak kata pakaian orang Islam. Kalau dia ni jenis Ustaz tak boleh nak ikut cara Islam, kita akan tengok pakaian dia pun pakaian yang tak boleh nak ikut cara Islam. Tu ya. Dah Ustaz, ada orang belambak je Ustaz, orang yang jahat tapi pakai jubah, pakai serban, pakai apa. Ada je orang jahat berpakaian baik Ustaz. Betul. Ada orang jahat berpakaian baik, tapi orang jahat ni dia tak boleh istiqamah berpakaian baik. Dia tak boleh sedia-sedia pakai pakaian baik, tak boleh. Sebab orang jahat ni dia tak boleh nak berlakon. Pakaian tu dia payah nak berlakon. Dia boleh berlakon sikit, tapi dia tak boleh nak sentiasa berlakon. Tak boleh. Tu ya. Sebab tu maknanya pakaian tu dia melambangkan maknanya hati-hati perut lah. Ada soalan? Oh, lain macam kan? Ada hasil mak apa begini? Ada soalan nak tanya? Tak ada no. Sebab tu kalau boleh sekali lagi saya ulang, jagalah penampilan tu. Balik tajuk bersisa. Dia tukar pakaian dia, buang serban, buang apa, dia pakai pakaian merepek Akhirnya dia pergi minum arak. Dah kata minum arak bagi dia benda kecil, minum. Habis minum, ni saya ringkas cerita lah. Ada banyak riwayat. Satu riwayat kata dia nampak perempuan yang bawa arak tu, lah kali dia berzina dengan perempuan tersebut. Bila dah tahu kantoi, bunuh pula perempuan tersebut. Maknanya daripada punca dia minum arak ya, menyebabkan dia berzina dan menyebabkan dia bunuh orang. Hak dia kata nak buat satu dosa, lalas buat tiga-tiga dosa. Lah kali bila kena tangkap, kena bicara, dihukumkan gantung. Lah kali sebelum dia mati, dia mengaku syaitan sebagai Tuhan yang boleh menyelamatkan dia. Habis mati dalam keadaan kafir. Punca dia start minum arak. Sebab tu Islam sekat arak. Islam tak bagi orang Islam terlibat dengan arak. Bukan setakat minum arak, siapa saja terlibat dengan arak, semua dosa sama. Saya rasa yang tu ayah semua tahu. Hak minum, hak bawa minum, hak beli, hak suruh beli, hak buat, hak suruh buat, semua terlibat. Kenapa arak ni teruk sangat Ustaz? Allah Ta'ala bagi semua dosa sama. Sebab Allah Ta'ala sangat bencikan arak tu. Ya noh, selesai. Sambung. Menurut Ibnul Qayyim, ini Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ni anak murid Al-Imam Ibn Taymiyah. Sebab beliau memang mahir dalam ilmu perubatan, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya, sebab tu pandangan beliau diambil. Menurut Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, oleh kerana bahaya-bahaya besar yang ditimbulkan oleh akal fikiran yang rosak, nampak? Oleh sebab bahaya bila akal rosak ni, macam-macam bahaya boleh keluar. Maka segala sesuatu yang merosakkan akal, apa sajalah benda hak bagi akal kita ni rosak, sama ada benda tu cair ataupun beku. Beku tu apa Ustaz? Seperti madat. Madat tu apa? Madat tu candu. Bahasa dulu lah, candu. Kan? Kita lah, saya pun tak tahu lah istilah lah apa, ais ke apa, saya pun tak kerti. Viagra ke lah. Kan? Jenis tu apa? Ais, apa hak jenis benda-benda dadah
Saya orang tak erti lah. Budak-budak lah pandai apa? Syabu. Jenis-jenis tu lah. Tak kira lah benda tu cayak ke, benda tu keras ke. Rupanya kalau sifat dia merosakkan akal, cuba tengok. Sama ada cair ataupun beku seperti madat, ganja, dadah dan sebagainya adalah termasuk dalam istilah khamar dan hukumnya haram. Clear. Lepas tu kalau orang tanya dadah hukum dia apa? Haram. Cuma soalan orang tanya rokok je lah. Rokok mabuk lah. Kan? Saya pun tak tahu nak ulas tajuk rokok ni. Ini ayah tanya Tok Mufti. Kan? Tapi setakat ni, setakat yang saya tahu lah, setakat ni boleh dikatakan jumhur hampir kepada ijma'. Maksud dia semua ulama' dalam dunia hari ni hampir bersepakat kata rokok tu haram. Rokok tu haram. Tak tahulah, banyak lah. Ada kata hujah A, hujah B, hujah C. Tak apalah. Saya tak erti sangat hujah-hujah tu. Tapi setakat hukum yang boleh kita ambil, majoriti kata haram. Jadi bila haram, tinggal lah. Betul lah. Yang main mengaji tak isap pun tu. Kan? Tak isap. Kan? Sebab saya rasa tu kesian kadang. Kadang kita duduk mengaji tajuk apa kan, Allah Ta'ala sebut. Dalam hadis ada sebut kan, ada laki-laki yang yutilus safar, perjalanan dia jauh. Dia berhenti, orang perjalanan jauh ni ada riwayat kata dia pergi haji. Kan ada dalam hadis apa padi 40 tu. Laki-laki tu pergi jauh jalan, berhenti, dia angkat tangan dengan debu penuh muka, penat apa semua, dia angkat tangan, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Tapi dalam pada masa yang sama Nabi kata makanan dia haram, minuman dia haram, pakaian dia haram, dia besar dengan hasil haram. Ujung sekali Nabi sebut fa anna yustajabulah, macam mana nak diterima doa dia tu. Duk minta tapi benda haram banyak sangkut, macam mana nak terima? Rupanya kena jaga kat tu. Benda-benda haram ni rupanya kena elak daripada masuk dalam badan. Boleh kan? Poin nombor 2. Arak haram diminum, baik sedikit ataupun banyak. Arak hukum dia haram, minum sikit kan minum banyak sama ya. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, semua yang memabukkan hukumnya haram. Apa yang memabukkan sekadar 16 kati, kalau minum banyak haram, mabuk, maka yang seruk tangan pun haram. Kalau makan banyak pun haram, sikit pun haram, sama ya. Boleh no? Dalam sebuah hadis riwayat Jabir bin Abdullah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, Abu Daud dan Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram." Apa yang banyak memabukkan, sedikit pun haram. Tu senang, kaedah mudah. Apa yang banyak haram, sikit pun haram. Lah ni macam ni lah, nak bagi mudah faham. Minum arak 10 tong haram tak? Haram. Minum arak setitik pun haram. Sapu duit orang 100 ribu haram tak? Haram. Sapu duit orang RM1 pun haram. Senang nak buat contoh. Curi tanah orang 10 relung haram tak? Haram Ustaz. Tipu kelentong tanah orang dapat 10 relung haram. Curi tanah orang sejengkai pun haram. Sama sama. Apa yang banyak haram, sikit pun haram. Sama. Ibu-ibu di belakang mengumpat haram tak? Kalau dia kata tak apa, sikit-sikit tak apa kot. Sama. Mengumpat banyak haram, mengumpat sikit pun haram. Sama. Tu kaedah. Ya. Dosa sama. Tapi jumlah dosa tu kan, mengumpat lagi banyak, lagi berganda lah dosa tu. Tapi pi balik, hukumnya tetap sama. Banyak pun haram, sikit pun haram. Dan jangan lupa nah, wa inna likulli malakin hima. Setiap raja ada pantang larang dia. Setiap raja ada benda yang dia paling pantang untuk nenek dia. Kalau bahasa kita ni pantang larang lah, benda yang dia paling pantang sekali, dia paling benci sekali. Setiap raja semua ada benda yang dia paling benci. Ayah-ayah jadi suami, raja lah rumah. Ayah-ayah pun ada benda yang paling kita benci. Kita tak suka bini kita buat. Kalau bini kita buat benda tu, dia buat baik ke mana pun, kita tak apa nak layan sangat, tak apa nak kisah sangat, tak apa nak ambil hati sangat. Pasal apa Ustaz? Pasal dia buat benda yang paling kita benci. Tu ya. Ibu-ibu di belakang jadi raja dalam rumah pada anak-anak. Anak kita tu bagus, buat baik kat kita macam-macam, tapi dia buat benda yang paling kita pantang kali. Contohlah, kita paling pantang sekali anak mohong. Kita cukup pantang anak mohong. Dia buat baik ke mana pun, kita tak apa, tak ambil peduli sangat. Pasal apa? Hang buat benda yang paling aku benci.
Betul. Ingat dah, setiap raja ada pantang dia. Raja segala raja pun ada pantang dia. Siapa raja segala raja? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala ada pantang dia. Apa pantang Tuhan, Ustaz? Apa yang paling Tuhan pantang kali? Tuhan benci ni. Ala wa inna himallahi maharimuh. Benda yang paling Tuhan pantang adalah benda yang dia kata haram. Dia kata haram, dia cukup pantang dengan benda haram ni. Sebab itu kalau kita buat baik macam mana pun, tapi duk buat benda yang dia kata haram, dia cukup marah. Sebab itu kena jaga tu, benda yang Tuhan kata haram. Sikit, hari ni kita mengaji, sikit, banyak haram, sikit pun haram, sama. Sebab itu kena jaga. No? Baik. Arak amat berbahaya. Ia adalah ibu segala kejahatan dan keburukan. Yang ni tadi kita dah buat contoh bersisar tadi. Kerana itulah kaum muslimin hendaklah menyedari hakikat ini dan selalu ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ingatlah selalu. Hadis ni ingat elok-elok, pesanan ni ingat elok-elok. Apa dia Ustaz? Nabi bersabda, al-khamru ummul khaba'ith, faman syaribaha lam tuqbal salatuhu 40 yawman, fa in mata wa hiya fi batnihi mata maitatan jahiliyatan. Khamar adalah ibu segala kejahatan. Siapa yang meminumnya, maksud dia siapa minum khamar, minum benda mabuk ni, tidak diterima semayangnya selama 40 hari. 40 hari Tuhan tak terima. Itu yang wallahu alam. Saya tanya aje lah, saya pun tak tahu. Baru ni saya dengar ada satu video daripada Dr. Akli. Dr. Akli bahas berkaitan dengan kata dalam rokok tu ada celup arak. Dan dalam rokok bukan rokok daun, bukan rokok daun tak boleh pakai. Maksud dia rokok kotak tu, dia pun celup arak. Sebab dalam ulasan tu dia sebut kata dia pun celup dengan arak. Kalau ikut pandangan yang macam tu, maknanya duk isap rokok ni masuk arak, tak syok. Kalau tak betul tak apalah kalau betul. Sedangkan orang yang minum arak, amalannya semayang ni maksud dia amalan dia tak diterima 40 hari. Maksud tak diterima ni Ustaz, dia buat tu terlepas, tanggungjawab dia terlepas. Kalau rukun semua betul, terlepas. Tak payah khutbah, tak payah ganti dah semayang tu, tak payah ganti dah amalan tu. Tapi tak ada apa, kosong. Tihum. Jika dia mati, kalau mati dalam keadaan minum arak, padahal dalam perutnya masih ada khamar, yakni sisa-sisa arak, maka matinya seperti mati jahiliyah, mati orang kafir. Siapa ada kitab buat catatan di situ, tulis situ dosa sangat besar. Itu. Dosa sangat besar. Sagi duk terjemah mati kapiak, siapa mati arak dalam perut, mati kapiak, dia ni orang kapiak. Tak boleh, jangan kata tahu tu. Maksud dia mati tu, mati jahiliah ni mati yang dosa sangat besar. No? Baik. Sebagai penutup, itu 10 lah. No? Saya nak pergi kira orang lah. Bukan kira saya, kira orang. No? Sebagai penutup. Bab bangkai ni nanti lah kita baca. Ya, pasal bangkai ni pun panjang lah ni. Hari ini ada berbagai-bagai jenis arak yang mengandungi berbagai-bagai kadar sukatan bahan yang memabukkan. Dia kata hari ini arak macam-macam. Kadar sukatan tu pun macam-macam. Alkohol dia pun banyak. Ada yang sikit, ada banyak. Tengok. Ada arak yang mengandungi kadar alkohol antara 33% hingga 40%. 15% sehingga 25% pun ada. Maksud dia sikit lah. Hak banyak pun ada, sikit pun ada. Ada yang mengandungi kadar alkohol yang lebih rendah, 2% sehingga 9% pun sikit je. Ya, sikit je. Walau bagaimanapun, dia tak kira alkohol banyak ke sikit Ustaz. Ada alkohol tak ada, kalau tak ada alkohol lah. Ada alkohol banyak ke sikit Ustaz. Apabila minuman itu memabukkan, maka ia tetap khamar. Khamar tu apa? Arak. Dikira sebagai arak. Tak kira lah apakah campuran alkoholnya banyak sedikit, tetap tak boleh. Kalau lah panggil apa? Istilahlah tuak. Tuak. Melainkan tuak Kelantan lah. Tuak Kelantan itu boleh minum. Kan? Pasal apa? Dia nira. Nira nipah dia panggil tuak. Tapi kalau tuak belah kita je, tak boleh. No? Sila. Alkohol yang dipakai dalam minyak wangi, yang ni tu kata tu ada khilaf di kalangan ulama. Ada ulama yang berpandangan, saya pegang dengan pandangan yang pernah disebut oleh Al-Fadil Ustaz Aminuddin Tok Guru.
Ustaz Aminuddin Tok Guru bagi pandangan kata minyak wangi yang ada alkohol ni tak boleh pakai sembahyang. Kita tak minum alkohol tu, tapi isu dia najis. Jadi jangan pakai sembahyang. Ada sebahagian ulama kata alkohol tu najis, tak boleh pakai sembahyang. Maksudnya minyak wangi alkohol tak boleh pakai sembahyang. Ada sebahagian ulama lah kata pula alkohol yang bubuh dalam minyak wangi tu tak sama dengan alkohol yang ada dalam arak. Saya pun tak tahu hak mana. Jadi benda ni syubhah bagi saya lah. Saya pun tak pasti mana satu. Cuma kalau tanya ustaz pegang hak mana, saya pegang minyak wangi yang ada alkohol tak boleh pakai sembahyang. Jadi saya tak pakai. Kalau kata ada kawan kita pakai ustaz minyak wangi alkohol, dia kata boleh pakai sembahyang, okey, dia pegang dengan pendapat yang kata boleh pakai. Kita tak kata dia salah. Ada pandangan kata boleh. Tapi kalau tanya saya ustaz pegang mana, saya pegang kata dia najis. Jadi tak boleh pakai. Ayah-ayah yang mengaji yakin hak mana. Kalau dia rasa boleh tak boleh tahu ustaz. Kono kata boleh, kono kata tak boleh. Syubhah. Bila syubhah tinggal, jangan terlibat. Maksud dia tak usah pakai. Itu lebih selamat. Boleh dapat dah. Clear dah. Mudah-mudahan. Baik. Dan tak kiralah campuran alkohol dalam arak tu sikit ke banyak, tetap haram. Dan apabila ia adalah khamar, bila dia jadi arak, bila dia dikira arak, maka haram meminumnya atau menjualnya. Minum pun tak boleh, jual pun tak boleh. Lepas tu kalau orang tanya ustaz, apa hukum ambil dadah? Haram. Habis tu jual dadah. Dia tak isap dadah, dia jadi bagi apa? Pusher. Saya orang tak berhenti dengan istilah-istilah. Dia jual arak dia jual dadah ustaz. Sama juga, hukum dia haram juga. Sama. Ustaz, saya tak ambil dadah, saya tak jual dadah. Saya jadi kaldai ustaz. Tolong bawa daripada sini pergi mana, sama macam mana arak hukum dia, hak tolong bawa pun boleh dosa, hak jadi kaldai pun sama. InsyaAllah mudah-mudahan tajuk arak hari ni kita boleh ambil sikit perhatian. Poin yang ketiga, bangkai. Wallahualam. Hak ni panjang, nak kena ulas sikit bab bangkai apa semua, dia panjang sikit. Tak apalah, hak tu nanti kita baca, mudah-mudahan ada manfaat, ada kebaikan. Boleh kan? InsyaAllah nah. Sekali lagi saya ulang, jangan lupa nah, kalau kata ada apa-apa hak sangkut-sangkut berkaitan dengan isu hak tadi tu, bab penama, bab wasiat, bab apa tu, bagi settle lah. Nah, bagi selesai. Nah, supaya kita umur tak panjang. Kita yang mengaji ni semua umur tak panjang. Bila umur tak panjang, sebelum kita mati bagi selesai benda ni. Jangan biar kita mati sangkut benda ni. Secara ringkas. Nabi sebagai penutup lah, Nabi pergi ziarah satu orang mati. Satu orang Islam meninggal dunia, Nabi SAW ziarah. Nabi tanya keluarga yang meninggal tu, tanya keluarga orang meninggal tu, dia ni ada hutang tak? Hutang tu maksudnya benda yang masih sangkut dengan orang. Ada hutang? Adik-beradik dia kata ada hutang. Tak silap saya lah, sebut 4 dirham pun. Tak banyak mana pun 4 dirham. 4 dirham ni lah 4 ringgit. 4 ringgit lebih kurang lah 4 ringgit. 4 ringgit kalau tahun 2022 ni habak 4 ringgit sikit 4 ringgit. Tapi kalau dulu 4 ringgit ni besar Zaman ayah dulu pun pergi sekolah bawa sekupang kan, 5 dik beli bihun, 5 dik apa beli. Maknanya dulu ni kalau sebut 4 ringgit tu besar. Zaman dulu lelaki ni hutang 4 dirham. Nabi SAW tak sembahyang banyak dah. Tak mau sembahyang. Adik-beradik dia bila tengok reaksi Nabi SAW macam tu, nampak tak cantik lah. Adik-beradik dia kata, ya Rasulullah lah ni macam ni lah, dainuhu alaiya, hutang dia saya tanggung, saya tolong bayar. Nabi SAW sembahyang jenazah dia. Sembahyang selesai sembahyang apa semua tak apalah. Kemarin sembahyang semua siap. Hari ni Nabi panggil adik-beradik dia mengaku tu, Nabi panggil, Nabi tanya, bayar lagi hutang dia. Hutang orang mati tu bayar Laki-laki tu kata baru bayar. Maksud dia kemarin mati, hari ni baru bayar. Betul. Nabi kata apa? Nabi sebut al-an baradat jilduh. Nabi kata la ni hari ni badan orang mati tu baru jadi sejuk. Mana apa? Baru selesai, baru jadi sejuk. Hadis ni kita boleh ambil sikit pengajaran. Sebab tu kalau boleh sebelum kita mati bagi selesailah. Kalau ada benda sangkut-sangkut macam ni bagi selesai. Kalau bagi selesailah sebelum kita mati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada isu-isu macam ni. InsyaAllah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu.
apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Mohon maaf terkasar bahasa, tersalah kata. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.